Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, macam biasa kita di dalam segmen Sembang-Sembang Seram bersama MCV. Okey guys, sebelum aku meneruskan ceritanya, jangan lupa pada yang baru, jangan lupa subscribe, like, share and komen lah. Jangan tak komen. Bagi memeriahkan lagi tengok okey ke tak okey apa cerita yang aku ceritakan tu ke, ataupun korang nak aku ceritakan story daripada korang pun boleh. Kau boleh email kat aku, okey? Jangan lupa juga lepas tu tekan bell yang tepi bunyi ceng-ceng tu. Jangan lupa tekan supaya kalau aku upload video baru korang tak ketinggalan guys. Okey, malam ni aku akan ceritakan episod yang ke-28 Misteri Rumah Banglo di dalam Kelapa Sawit. Okey guys. Okey, cerita ni diceritakan oleh pak saudaraku lah yang bernama Pak Mail. Dan dia cerita pada tahun 80-an. So ada satu family ni, dia daripada England, and then dia akan duduk lah dekat ladang kelapa sawit ni. Kat ladang kelapa sawit tu dia ada satu buah banglo tau. Banglo tu memang cantik lah. Banglo ala-ala lama-lama punya lah banglo. So si Mak Saleh ni dia akan jadi macam apa, owner ladang kelapa sawit tu lah. Kata menurut cerita Pak Mail. So macam Mak Saleh ni dia bukan beli ladang kelapa sawit tu tau. Dia macam ibaratnya macam menyewa gitu. So dia ada buat perjanjian lah, macam mungkin agaknya dia sewa berapa tahun lah, macam gitulah aku rasa lah kan. Okay, and then bawah dia jadi yang jadi komando tu adalah seorang lelaki India lah. So lelaki India tu yang akan apa orang kata mengawasi pekerja-pekerja ladang kelapa sawit lah. So far si Mak Saleh ni dengan pekerja-pekerja ladang kelapa sawit ni dia okey, tak ada masalah apa-apa lah. Semuanya orang kata macam boleh bertolak ansur lah. Tak ada istilah macam nak bermasalah ke, bermusuhan ke, tak ada. So Mak Saleh ni dengan ST dia ada 2 anak kan. So orangnya semua tak sombong, semuanya memang baik-baik lah. So okey, ni lanjutkan ceritanya. Menurut cerita Pak Mail, so lama jugalah, kira dah setahun lebih gitu dia duduk kat situ. Dia memang tak ada masalah apa-apa kan. So tiba-tiba satu malam, lepas tu rupanya rumahnya si Mak Saleh ni telah didatangi ada tak tahulah, tak dapat detect berapa orang lah, tapi telah didatangi oleh macam perompak lah, nak merompak kan. Dia orang fikir si Mak Saleh ni agaknya punya duit dalam rumah, punya belian kan, punya emas di dalam rumah tau. So dia pun masuk, and then dia mula-mula sekali dia telah tembak anaknya si Mak Saleh ni, yang perempuan dia. Mak Saleh kan ada 2 anak kan, satu perempuan, satu lelaki. So yang perempuan tu dia tembak betul-betul kena dekat mata tau. So mata dia memang kira dah bolong lah, pecah lah, hancur lah kan, mati kan. Lepas tu anak yang kedua tu pula, yang seorang lagi tu dia pakai pisau, tapi dia tak tembak lah, dia pakai pisau, dia sayat leher anak dia sampai terkulai leher anak dia tu tau. Lepas tu bini dia kan masa tu tengah mandi kat dalam bilik air. Lepas tu bini dia pula, dia pun ambil plastik, dia sekop kepala bini orang tu, dia sekop. Jadinya bini dia mati sebab tahan napas dengan teranu dengan leher tu lah kan. Jadi kira macam tak teruk tu bini dia lah kan. Jadinya yang last sekali dia bunuh Mak Saleh ni. Tuan Mak Saleh ni pula dia tembak 5 kali lah. Dia tembak dekat perut, dekat dada, lepas tu dekat kepala 2 kali. Kau bayangkan memang hancur kepala dia. Yang kata dengan kaki dia. Lepas tu masa kejadian tu, si komando ni tak berapa jauh lah daripada rumah dia. Memang dia nak pergi rumah Mak Saleh ni sebab dia nak hantar duit tak silap. Lepas tu
dia terdengar macam bunyi tembakan tu. Jadi dia pun macam tak berani lah, sebab dia pergi seorang, and then dia tak berani lah nak melanjutkan pergi nengok kan dengan lebih dekat lagi kat rumah Mak Saleh ni. Jadi dia pun sembunyi lah. Dia sembunyi, dia nampak lah kelibat 3 orang tau. Kelibat 3 orang ni naik kereta, tapi dia tak dapat nak cam kereta flat tu apa, sebab kereta tu dia parking tempat yang gelap. Jadi lepas tu kereta tu dah pergi. Kereta tu pun macam bawa satu huncang lah, huncang besar, tahu bawa apa. And then si lelaki India ni, komando ni pun bergegas lah, masuk kan nak tengok apa terjadi kat rumah Mak Saleh ni. Dia pergi je, dia tengok Mak Saleh tu dah memang dah tak ada nyawa lah, dah kena tembak, kepala dia hancur, muka dia kan. Lepas tu dia pergi tengok, dia panggil madam pergi tengok kat anak dia, tengok anak dia pun mati, dua-dua anak dia mati, tengok kat bini dia pun mati. Wah, dia pun dah masa tu dia pun masih belum ada telefon canggih-canggih ni, and then dia pun turun, and then dia pun dah pergilah panggil polis, panggil pekerja-pekerja ladang tolong macam mana ni kan, panggil polis tinggi ni datang sekali. Memang resah lah, mati. So sampai sekarang ni dengar cerita memang belum tak dapat tahu siapa yang angkara penyebab yang bunuhnya Mak Saleh ni lah kan. Okey, tutup bahasa cerita tu. Okey, sejak daripada tu si para pekerja ni macam dia terdengar lah macam suara anaknya Mak Saleh tu menangis ketakutan kan, dengar macam suara bini Mak Saleh tu macam menjerit kan, macam minta tolong lah, help me tu kan. Tapi tak berapa nak jelas sangat, sebab kan dia kan muka dia kan kena sekup dengan plastik tu kan. So dengar bunyi macam nangis, macam takut lah kan, orang pun macam tak berani lah. Sejak daripada tu macam rumah tu dibiarkan kosong lah. Lepasnya Mak Saleh ni, dia kan dah tak ada kan, dah digantikan orang lain lah. Orang lain pun nak duduk pun, dia orang pun tak berani duduk, takut lah. Tapi dia tak pernah duduk lagi lah. So pada tahun aku cerita tadi 80-an kan. Okey, ni naiklah ke tahun 90-an macam itulah. Ni pekerja ladang juga, baru datang daripada Indon. Dia suami isteri, ada anak dia 2 orang. And then kebetulan ni rumah yang pengkongsian tu, tapi dia kena sebab penuh buat masa tu. Jadi dia punya pengurus ladang tu kata, nak tak kalau kau duduk rumah banglo tu. Lepas tu dia pun cakap lah, you boleh je dengan isteri dengan anak dia kan. Tapi sebelum tu kau pergilah kemas-kemas dulu, tengok apa yang patut kat rumah tu. Okey lah, tapi memang api tak ada lah, sebab dah lama memang tak ada orang ni kan. Air cubalah tengok dalam, sebab dia kan ada dekat dalam tu pun ada telaga kan. Kalau ni nanti tengok macam mana boleh dirunding, macam pasang ke apa ke kan. Lepas tu buat masa tu tak kisahlah. And then api dah kena potong kan. Jadi so dia dah bersihkan rumah tu. Rumah tu memang besar, bilik dia kau tahu balik dah ada 10 bilik. Mau tak penat. Jadi tapi dia tak adalah bersihkan semua sekali. Jadi dia buat sementara tu mana yang perlu je lah. So anak dia pun tak berani nak tidur asing-asing. So anak dia ada 2 juga. So anak dia cakap dengan ni, tak apalah, kongsi 1 bilik je kita berdua. Okey lah, dia cuma bersihkan 2 bilik lah ceritanya. Okey, jadi memandangkan api tak ada, so malam tu diorang pakai lilin je lah dulu. Tapi air ada, so air dah on. So kira dia cakap tak apalah bos, janji air ada, tak kisahlah. Dia kata api slow pun tak apa, dia kata. Okey lah. Okey, so malam tu diorang duduk kat rumah tu, and then dalam masa pukul 12 lebih ke atas macam tu, and then masing-masing dah nak tidur ni, and then anak dia ni pula tiba-tiba nak pergi buang air kecil. Dia terkejut lah bapak dia ni, nak dia dua perempuan. So cakap temanlah, dia nak buang air kecil. Bapak dia kata, alah pergi je lah, tak ada apa-apa. Dia cakap tak nak, dia takut, dia kata itu. Lepas tu and then
Akak dia pun cakap, cepatlah jom. Wan bawa lah lilin tu pergi kan, nak buang air kecil. Dia pun pergi dengan adik dia, bawa adik dia. Dia nak pergi je kat tu, dia ternampak si macam Mak Saleh ni lah, macam yelah susuk Mak Saleh ni kan. Dan kaki dia kan dah kena tembak, mengesok-esok tu dengan muka dia yang pecah tu. Apa lagi, si budak 2 orang ni menjerit lah kan, menangis ketakutan, panggil mak dengan ayah dia kan. Mak ayah. Betul, terkejut lah mak ayah dia pun cakap lah, kenapa? Hantu. Dia kata gitulah, hantu. Mana? Tak ada. Cakap tak ada lah, merepek je. Dia kata gitu. Ya ada tadi. Adik dia pun cakap, betul kita nampak. Lepas tu cakap dah lah, mungkin penat kot. Dia kata tu, nak pergi mana sebenarnya korang keluar bilik? Ni adik nak kencing, dia kata gitu kan. Dah mak dia pun bawa temankan adik dia pergi kencing kan. Okay, dah kencing pun dia masuk bilik. And then dia dah masuk bilik, dah tidur. Dia nak tidur. Lepas tu dia terkejut lagi tau. Kak dia nak pusing nak tengok muka adik dia. Sekali bila dia pusing aja, dia tengok aja yang tadi, budak perempuan tu yang aku cerita, yang dia kena tembak tu kan, yang dia punya mata dia pecah tu kan. Kau bayangkan dia kat tengah tu. Apa lagi, menjeritlah si kakak ni. Menjerit gitulah sekuat-kuat tu. Adik dia pun terkejut lah kan, melangis lah berdua, nak lari tak boleh lari, macam berat kaki tu kan. Lepas tu mak dengan ayah dia pun datang lah kat bilik. Apa pasal ni? Cakap, kita tak nak tidur sini, nak tidur dengan ayah dengan mak, dia kata gitulah kan. And then okey lah, mak dengan ayah dia pun rasa pelik juga, kenapa anak dia ni tadi yang siap ni pun, bila adik pun boleh nampak ni, kakak ni pun okey lah, tak kisah. Dia pun tidur lah malam tu, 4 beranak satu bilik. And then sebab mak dia dengan ayah dia ni macam was-was sangat, and then dalam pukul 1 lebih macam tu, dia orang macam dah mula nak tidur lah kan, mak bapak dia ni. Tiba-tiba je dia orang dengar kat bawah ni, kat dapur, macam orang basuh pinggan, hentak-hentak pinggan, faham tak? Ketepang pinggan tu macam ada orang buat kerja lah kat bawah tu. Periuk lah apa tu, jadi so dia orang pun lelaki bini turun lah ke bawah nak pergi check kan. So bila dia orang check kat bawah tu, kat dapur, tak ada orang pun, tak ada siapa kat dapur tu. Pintu berkunci lagi dalam, maksudnya tak ada siapa-siapa lah kan. So lepas tu masing dia orang ni suami isteri dah macam saling berpandangan lah, macam cuak gitu kan. So dia pun naik ke atas lah, gegas naik ke atas, and then pergi dapatkan anak dia, terus kunci bilik, and then duduk dalam bilik. Lepas tu cakap, dah kita jangan ni, tidur je, kata suami dia. Lepas tu and then mungkin dia orang dah kelelahan kot, dekatnya kelelahan kan, penat kan. So kita tidur besok kan lebih parah lagi tu. Aduh, keesokan paginya bila dia orang sedar yang si yang lelaki ni dia berada dekat luar pagar rumah kau. Lepas tu bini dia pula dekat beranda, anak dia seorang dekat atas pokok nangka, yang seorang lagi dekat bawah kelapa sawit. Kau rasa macam mana? Tak terkejut? Diorang macam terkejut gila lah. Kalau aku pun jadi tempat diorang macam terkejut gila kot. Macam mana boleh terjadi, mana tadi tidur kat dalam bilik, tiba-tiba dah luar. So memanglah dia pun bangun, terjerit-jerit panggil bini dia. Lepas tu bini dia macam terkejut juga. Lepas tu bini dia cakap macam mana boleh tidur. Lepas tu dia cari anak dia, cari yang tu, ternampak anak dia, panggil anak dia menyahut. Anak dia pun terkejut, yang seorang kat atas pokok, yang seorang kat bawah pokok kelapa sawit. Ya Allah, hai bagai memang hari tu memang dia cakap jumpa dengan tu kawan-kawan dia, dengan pengurus, memang dia cakap dia tak nak lagi dah duduk rumah tu. Lepas tu macam diorang tak percaya ke, macam diorang macam tak percaya, kawan-kawan dia tu tak percayalah, betul ke? Tak apa aku nak tipu, kau tanya dengan bini aku tidur kat mana, anak-anak aku kat mana. Itulah kisahnya guys, yang menjadi tanda tanya, ada apa? Misteri apakah gerangan yang mengalihkan mereka semua tidur kat luar? Itulah kisahnya guys, kisah rumah
yang dah lama sangat ditinggal, yang mana terlebih lagi kisah rumah tu dah bekas orang mati kena bunuh kan. Jadi memang macam-macam makhluk-makhluk, orang kata macam-macam lah. Rumah dah lama yang dia, benda tu semua dah menjadi menyantu. Jadi mungkin diorang dah kira dah jadi owner dalam rumah tu, tak kasih lah agaknya mungkin orang luar duduk kat dalam rumah tu kot. Okey lah guys, kita jumpa di next episode akan datang. Okay, bye.